Ada satu kisah yang admin ingin ceritakan. Ianya adalah berkaitan sekeping gambar. Mungkin ada yang menyangka, takkanlah kerana gambar sampai nak membunuh diri. Sebenarnya, gambar ini telah memenangi hadiah Pulitzer pada tahun 1994. Dirakam oleh seorang jurugambar terkenal bernama Kevin Carter. Malang sekali gambar tersebut telah menghantui hidup beliau sehingga akhirnya beliau bertindak untuk membunuh diri. Kevin merupakan salah seorang jurugambar yang terbaik di dunia, berasal daripada Johannesburg, Afrika Selatan. Kisahnya bermula pada bulan Mac 1993, di mana lelaki bujang ini telah mengikuti rombongan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke Sudan untuk membuat liputan tentang masalah kebuluran yang meragut banyak nyawa di negara itu. Sebaik sahaja tiba di perkampungan Ayo, Kevin tanpa membuang masa mula mengambil gambar-gambar mangsa kebuluran. Ketika itu perhatian lensanya tiba-tiba teralih pada seorang kanak-kanak perempuan yang sedang duduk mencangkung di atas tanah tanpa berpakaian tidak jauh daripadanya. Budak itu kelihatan sangat kurus sehingga menampakkan tulang-tulangnya yang membonjol keluar. Si kecil itu menundukkan kepala ke tanah dan memejamkan mata, seolah cuba untuk melepaskan lelah kerana sudah tidak berdaya untuk meneruskan perjalanan ke pusat bantuan makanan. Dia nampak sangat lemah sekali dan sesekali rengetkan suaranya kedengaran kerana berasa terlalu letih dan juga kelaparan. Lebih kurang kedudukan 10 meter tidak jauh daripada kanak-kanak itu, seekor burung hering iaitu seekor burung pemakan bangkai sedang berdiri memerhati. Burung tersebut seolah-olah menunggu peluang untuk menyambar dan meratah tubuh kering gadis tersebut. Carter telah cuba untuk menghampiri kedua-duanya dengan perlahan-lahan, lalu beliau merakam situasi berkenaan. Boom! Saat inilah bagaimana foto tersebut telah menjadi terkenal. Selesai mengambil gambar, burung pembangkai itu tetap tidak mahu berganjak walaupun telah dihalau beberapa kali. Oleh kerana Kevin sudah kesuntukan masa, Kevin segera berlalu pergi daripada tempat tersebut. Sekembali beliau ke tanah air, Kevin telah menjual gambar berkenaan kepada sebuah akhbar The New York Times. Ia kemudiannya telah disiarkan di dalam akhbar yang sama pada 24 Mac 1993. Sejurus sahaja selepas gambar itu tersiar, satu perkara yang tidak diduga pun berlaku. Pada hari itu, pejabat akhbar tersebut tidak putus-putus menerima panggilan telefon daripada para pembaca. Ramai pembaca bertanya bagaimanakah nasib kanak-kanak perempuan itu? Apakah yang terjadi kepadanya? Adakah dia selamat daripada dimakan oleh burung hering atau bagaimana keadaannya? Dan seperti biasa, jawapan daripada pihak akhbar, kanak-kanak tersebut telah berjaya sampai ke pusat bekalan makanan. Akan tetapi sebenarnya tiada siapa yang mengetahui ataupun terserempak berkenaan nasib kanak-kanak itu, termasuklah Kevin sendiri. Setahun kemudian, iaitu pada 2 April 1994, Kevin telah mendapat panggilan telefon daripada pengarang berita The New York Times bahawa gambarnya telah terpilih sebagai pemenang utama fotografi hadiah Pulitzer. Manakala pada 23 Mei 1994, Kevin menerima anugerah tersebut di dalam sebuah majlis yang sangat gilang gemilang yang berlangsung di Universiti Columbia, Amerika Syarikat. Selepas selesai sahaja majlis, perdebatan dan rasa ingin tahu orang ramai tentang gambar tersebut masih lagi belum reda. Malah pembaca tidak berhenti daripada mempersoalkan kenapa Kevin tidak cuba untuk membantu gadis di dalam gambar tersebut. Bukankah lebih baik jika dia membawa kanak-kanak yang tidak berdaya itu ke pusat bekalan makanan dengan selamat? Menurut Kevin, dia bukannya sengaja untuk meninggalkan gadis itu bersendirian di tempatnya. Tetapi kerana terpaksa, ini kerana pada waktu itu terdapat larangan untuk tidak menyentuh pelarian bagi mengelakkan daripada terkena jangkitan penyakit berbahaya. Dan seperti yang dijangka, penjelasan Kevin tidak berjaya menjernihkan keadaan. Malah bertambah teruk apabila pelbagai pihak terus-menerus mengecam Kevin sebagai individu yang hanya mementingkan profesional kerja melebihi daripada nilai-nilai kemanusiaan. Kecaman melampau yang dilemparkan kepada Kevin menyebabkan dia hidup di dalam keadaan murung dan tertekan. Akibat tidak dapat menanggung perasaan bersalah, dia akhirnya membunuh diri. Manakala pada 27 Julai 1994, 2 bulan selepas menerima anugerah, dunia kewartawanan dikejutkan dengan kematian Kevin. Kevin membunuh diri dengan menyalurkan asap daripada exhaust ke dalam keretanya menggunakan pipe hose.
Sambil mendengar Walkman, dia merehatkan diri ke kerusi kereta dan disahkan meninggal dunia akibat terhidup gas karbon monoksida. Manakala di sisi mayat Kevin terdapat sekeping nota yang ditinggalkannya. Nota itu bertulis, "Saya benar-benar minta maaf. Kesakitan hidup mengatasi kegembiraan yang tidak pernah wujud. Saya tertekan, tanpa telefon, duit sewa, duit untuk membantu kanak-kanak, hutang dan semuanya adalah kerana duit. Saya dihantui memori menakutkan tentang kematian, mayat, kemarahan dan kesakitan. Kanak-kanak yang kebuluran dan luka, orang yang gembira apabila melakukan kerosakan. Saya teringin mengikuti Ken, itu pun kalau saya bernasib baik." Ken atau nama sebenarnya Ken Osterbrook merupakan sahabat baik Kevin. Ken telah terbunuh di Tokoza, Johannesburg selepas ditembak dengan tidak sengaja semasa merakamkan gambar pertempuran di kalangan pemberontak di bandar tersebut. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum Kevin pula membunuh diri di dalam usia 33 tahun. Begitulah kisah sekeping gambar bagaimana seorang jurugambar profesional telah tertekan akibat gambar yang ditangkap. Pengajaran yang kita dapat di sini, apabila berlakunya sesuatu, pertama sekali jangan sibuk nak selfie lepas tu upload dekat dalam media sosial. Perkara pertama yang perlu dilakukan adalah menyelamatkan mangsa kerana itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang sangat murni dan penting. Sekian, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi insya-Allah.